أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan sekali lagi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga asbab daripada diberikan hidayah dan taufik oleh Allah ini menjadi salah satu tanda kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sayangnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi asbab kepada kita mendapat mardatillah, iaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik mana, walaupun hebat kita manusia ni, kita rancang gitu, rancang gini, perancangan yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambo sepatutnya malam ni asalnya free, tak ada gapo-gapo, tak ada lah malam ni, tidak ada kuliah mana-mana, jemput test sahaja. Maka dijemput oleh sebuah masjid sebelah Alaka Kadok, Jalan Kadok pada malam ni. Biiznillah, selesai daripada kuliah tadi, kuliah sebelum qablal Jumaat tadi, sebelum Jumaat kita bersama-sama dah tadi, maka diberitahu oleh Tok Imam malam ni tak ada sini, kosong sini. Dia kata dia minta ambo pulak sini. Ambo kata kena tengok sana dulu. Kalau sana tu boleh hejah kati orang lain, dan sebab janji dah nak pergi 2-3 hari lepas, kalau boleh kati orang lain, maka insya-Allah mari sini pada malam ni. Alhamdulillah, biiznillah, dekat asas ni dapat panggilan kata ada boleh ganti orang lain. Maka alhamdulillah hadir pula lah hamba sini. Tengah panas-panas lagi saat ni, rasa nak chair lagi tuan ni tak berubah lagi, tukar baju je. Jadi harap-harap Allah Subhanahu wa taala mencampurkan kasih sayang kepada kita. Janganlah kita antara kita berasa cemuh. Lama tengok dah tak ada cemuh dah, aku tak sedengar dah ustaz ni kecek gapo dia ni. Tadi pun mungkin ada juga sebab oleh kerana masa tu sempit sangat, hanya setengah jam je kita boleh bersama-sama dalam majlis ilmu. Maka oleh kerana kesempitan tadi, berasa serupa dengan sombak orang kata. Amba kata ayat kota email dia, kalau kata kosong amba terajah sana tu sebab apa? Amba sendiri takut tak dengar tidur malam ni. Giroyak poin tapi tak ada ulah. Tak ada ulah. Jadi berasa sekok sebok. Takutnya malam ni tak dengar tidur. Biasa dah sampai pukul 2-3 pagi pun ada. Kerana tak ada habis, tak ada latah orang kata. Bukan latah. Tak ada latah lain. Jadi alhamdulillah, biiznillah, pada malam ni Allah Ta'ala izin untuk bersama-sama kita pada malam ni, insya-Allah. Yang mana ambo nak bawa tajuknya, tajuk cabaran akhir zaman. Yang seperti mana membuat ayat dah tadi, tapi rasa tak puas hati. Oleh kerana cabaran akhir zaman ni, kalau kita tengok, kalau kita seperung, kalau kita kaji, dia mempunyai beberapa pecahan.
Beberapa pecahan bermaksudnya poin yang berlaku cabaran kepada kita ni. Dalam sudut agama berlaku 4 sudut. Dalam sudut agama ada 4 poin yang berbeza. Dalam sudut keluarga ada 3 cabar. Kalau agama ada 4 cabar, maka kalau keluarga ada 3 cabar. Kita ambil 7 cabar pada malam ni, insya-Allah, biiznillah. Insya-Allah, kalau Allah Taala izin, bersama-sama insya-Allah. Jadi terlebih dahulu hamba ucap jazakumullah khairul jazak dulu kepada imam, para imam, para bilal, semua AJK dan juga pengerusi semualah, bendahari dan sebagainya, kerana sudi jemput pula pada malam ni. Jadi alhamdulillah, yang hamba maksudkan hari ini, yang kita menghadapi satu cabaran yang kita keadaannya dalam sedar tak sedar, cabaran ini tetap makin membesar, makin membiak. Tanpa kita sedar, cabaran ini makin berleluasa. Yang pertama kita ambil kepada dalam sudut agama dulu, 4 cabar. Cabar pertamanya adalah cabar yang paling comel dulu. Harap-harap cabar inilah cabar kita. Cabar apa mana? Apa dia? Yang pertamanya adalah cabar yang mengikut betul-betul daripada pesanan para ulama, membentuk karakter ataupun secara saksiahnya, cara ibadahnya, cara muamalahnya ikut betul-betul ulama. Daripada mana ulama bawa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, insya-Allah. Ini yang terbaik. Kita ikut dalam keadaan semayanya cukup belaka dengan syariatnya, dengan rukunnya, dengan ambil semaya comel, kehidupan comel belaka. Dengan ikhlasnya, tidak ada ke dunia langsung, tidak ada langsung kehendak kepada benda lain kecuali nak mardatillah. Semaya betul-betul nak redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lencongan yang yang berlaku. Ini cabar yang pertama. Cabar ni insya-Allah selamat dunia akhirat, insya-Allah. Cabar yang kedua berlaku dalam cabar yang pertama juga, dalam keadaannya comel. Dalam keadaannya comel, pada zahiriahnya comel. Ini cabar yang kedua. Ini cabar berbahaya. Dari segi satu sudut cabar ni, dia pergi kepada 2 bentuk pula. Satu bentuk para asatizah ataupun para ulama, dan yang kedua dia pergi pada bentuk masyarakat. Kita pergi kepada para ulama dulu. Ini antara cabaran yang berlaku akhir zaman. Ini yang telah pun dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cabangnya yang berlaku para ulama ataupun asatizah menggunakan ilmunya untuk mencari keduniaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini antara benda yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dijual seolah-olahnya dijual. Maksud dijual lagu mana? Maksudnya kalau kata nak panggil berkuliah dianya ataupun ceramah dianya oleh kerana selebriti dan sebagainya, maka bayarannya mahal. Mahal. Kalau katalah kita nak bagi, tak ada masalah, tapi yang menetapkan tu yang bermasalah. Ini berlaku. Mungkin asatizah tu, ustaz tu ataupun ustazah tu tidak tetapkan, tapi PA dia yang tetapkan. Dua SOP dan sebagainya. Kalau kata APA dia ni pun bermula daripada majikan dia, daripada ustaz tu sendiri kalau nak kira. Sebab apa? Ustaz tu akhir raya tak apalah, nak bagi hadiah lagu mana pun tak ada masalah. Sebab apa? Kalau betul-betul ustaz yang memahami rezeki minallah, yang mana dia tahu bahawa rezeki daripada Allah, bukan daripada makhluk, jadi dia tak kisah pun orang bayar lagu mana pun. Ini berlaku antara beberapa orang jugalah, amu tahu juga lebih-lebih kurang daripada organizer kuliah-kuliah. Bila nak pergi kuliah, kena tanya dulu berapa nak beri. Ini antara cabaran kita akhir zaman. Dengan ilmu yang diajar, dengan ilmu yang dicurahkan, tapi nak mendapatkannya mutiara kata, perlu dengan bayaran yang tinggi. Ada sampai 4,000 sekali mari, sekali kecek 4,000, ada 5, ada 7 pun ada. Dan sehingga mana para artis yang pernah naik dalam pentas-pentas rock ke pentas-pentas tak kira lah heboh tak heboh contohnya, sehingga mereka nampak bidang agama ni lebih besar income daripada bidang luar pula, bidang nyanyi. Ini yang berlaku akhir zaman lah ni.
Sehingga mana berasa supaya lagu dia tak berapa laku, maka masuk jemaah mana-mana semetar, tubik 40 hari ke 4 bulan contoh, celek sikit mata berasa apa orang panggil ngecelak-celak, maka PA dia berkata kalau nak suruh ceramah boleh. Ustaz ni free. Jadi title ustaz daripada brother sikit-sikit tukar kepada ustaz. Lah ni cabaran akhir zaman. Dia PA dia akan telefon kepada masjid-masjid organizer. Ustaz ni free ni, nak pergi kepada negeri ni, contoh Pahal lah contoh. Nak pergi ke Pahal ni, dia free. Jadi kalau nak suruh kuliah boleh lah. Boleh. Kuliah ke apa boleh? Boleh belaka, kosong lagi. Subuh boleh, kuliah duha boleh, kuliah zuhur boleh, kuliah asar pun mereka juga boleh, kuliah maghrib 5 kali boleh. Kata boleh macam tak. Patut lagu mana? SOP ataupun cara-caranya kita nak tahu dululah bayar itu lagu mana. Ni banyak berlaku. Jadi dia kata berapa bayarnya? Biasanya orang bayar dalam 5,000. Contohlah ni, sebagai contoh. Ini yang berlaku ni cabaran akhir zaman. Ini hakikat yang berlaku, bukan reka-reka. Ini memang benda betul-betul berlaku. Ini bukan cobaan, ini betul-betul katanya Piramli. Betul-betul, bukan cobaan dah. Bukan pendekar bujang lapuk atau cobaan, bukan. Betul-betul. Tanya berapa? Satu kuliah 5,000. Allah, besarnya tak mampu masjid dah bayar. Kalau 1,000 tak boleh ke? Tak boleh 1,000. Sebab dia banyaklah urusan nak buat kebajikan dan sebagainya gini-gini. Kalau 3,000 pun tak lepas. Dia kata ginilah, tak apalah, 4,000 lah. Jadi ingat kau 4,000 5 kuliah. Maka dia kata atur dah 5 kuliah ni pagi petang sampai ke mana. Comel 4,000 okey lah. Organizer kata, hak jual tu kuliah kata comel dah 4,000 tak ada masalah. Dah lah, ayah tak ada masalah lah. Maka siapa B pula. Ataupun siapa lebih kurang quotation, minta quotation. Ada siapa minta quotation pun ada. Minta quotation bila siapa tunjuk-tunjuk tubik, katanya penganjur jumlahnya adalah 4,000 untuk 5 kuliah. Dia pun atas balik minta maaf, tak dapat, dia kata. 4,000 tu untuk satu kuliah. Mana 4 kali 5 20,000 sehari. Lebih daripada artis dulu atas petah. Dulu atas petah cekik kok duduk nyanyi pun tak boleh setara tu. Nak ayat ni akhir zaman. Maka kita terpaksa buat juga. Sebab apa? Nak tarik jemaah mari. Maka sini kita bimbing atas keberkatan ilmu. Dan kadang-kadang yang disampaikan hanya daripada mana? Daripada 40 hari dia keluar, ataupun 40 hari yang dia baca buku ataupun baca kitab. Maka benda itulah dikongsikan, maka diberilah. Kita pun rasa happy, rasa happy. Itu antara cabarannya. Ada sampai 7,000 dan sebagainya. Itu dari segi sudut asatizah, ustaz. Sudut orang kampung pula, cabaran pada kita pula. Ni hak benar lah. Hak saat ni mungkin kata, wah besar, mahal. Ada, bukan kita nak siapa-siapa, tapi memang ada berlaku. 7,000 saat ni pun ada. Okey. Na'udzubillah min zalik. Sebab benda ni hamba tahunya bila hamba pergi kuliah. Dulu hamba tak tahu. Hamba tak tahu bila hamba dipanggil kuliah di Pahal, organizer tanya hamba, ustaz. Dan bila dengar cicik tu kenali, dia pun nak heboh lah. Nak heboh, dia kata, ustaz maaf ustaz, bayaran ustaz berapa Saya kata, Allah, ni soalan ni lah hak rasa susah nak jawab. Tak perlu pun tak apa, tak ada masalah. Dia kata, tak boleh macam tu ustaz. Terpulai lah. Sebab saya pun jaga masjid, saya tak say terbeban pada masjid. Masjid rasa 50 ya, tak ada masalah rasa pun. Ikutlah, terpulai, mukhlisina lahuddin. Tak ada masalah. Kita nak bukan nak hak ni, kita nak seksa. Kalau Allah beri juga hak dunia, maka kita akan tangis alhamdulillah. Tapi kalau kita hak kita nak sebenar ke apa? Nak hak seksa. Hak ni hak nak kontrol, nak jaga sangat payah. Sehingga mana ada seorang ustaz cerita, tok guru dia royak. Kalau kata mari nak pergi ngajar, mari teletah lah, mari teletah. Kalau ngajar ni, semalam kurang-kurang boleh 200-300. Mari teletah lah, dia kata, paling selalu balik rumah, tak payah ngajar malam tu. Sebab apa? Sebab merosakkan agama, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Hakikatnya orang yang menjual agama ini mencari keduniaan kerana apa? Nak mengajar agama ataupun letak pada agama tapi letak pada bayaran ni, dia panggil menjual agama. Maka katanya Imam Ghazali memporak-perandakan agama sendiri.
Menghancur lebur ke agama. Ini yang berlaku kesan daripada tu pada hari ini. Ini cabaran yang kedua. Dalam cabaran yang kedua, pecahan untuk masyarakat pula. Mau ya dah hak ulama sani, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Lah ni hak kita pula. Mari bagus dah, comel dah mari. Mari awal semaya bagus. Semaya apa ni sunat tu kak memang lekak dahi-dahi. Hak tu hak marilah. Hak tak mari tak cerita, hak mari kita kecek dulu ni, bab agama dulu. Hak mari semaya tu kak, orang comel tu kak. Mari tegak dalam hati kepada dia, aku hak paling warok sekali. Aku hak bisa sekali. Aku hak awal sekali. Keakuan tu mari ketika mana kita beribadah, jawapan dia pahalanya kosong, tidak ada apa-apa sahaja, tak ada nilai. Kalau hak terai-terai lagu mana? Terai-terai mari masuk tak ada orang lagi, relax dulu, duduk dulu. Nampak je orang main parking motor, bang wala niat, astagfirullahalazim, niat keling-keling, naik dah. Allah akbar. Khusyuk semaya. Orang tahu abang mak. Mak ada hang pinjam nama, jangan kalau betul ada nama abang mak minta maaf. Pinjam dah. Abang mak tak ada. Kalau dia yang semaya dia kata, dia semaya gepa bumi pun tak dengar. Khusyuknya semaya. Allah kening, Allah akbar. Dalam hati, aku hebat sekali. Benda ni dalam masyarakat berlaku. Ni kebiasaan dah. Ini benda yang kita kena jaga. Sebab apa? Kalau benda ni berleluasa, tak ada pedah langsung. Ibadah kita sia-sia. Itu hak ujub. Hak sum'ah. Hak sum'ah orang dalam hati tegak ni, bahasa aku paling hebat sekali, aku paling smart sekali. Kita baca ayat Al-Quran setiap kali kita semaya. Fatihah yang wajib baca setiap kali semaya, 17 rakaat sehari semalam wajib kita baca. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian yang ada di atas muka bumi ini hanya milikmu ya Allah, bukan milik makhluk. Tu hakikat. Kita tak ada lah. Kalau kita tahu ayat ni, kita tahu bahawa aku tak ada hak semak sebenarnya. Kalau hak bahasa semak lah. Kalau hak bahasa comel, tak ada hak comel sebenarnya. Semuanya milik Allah. Pak kata orang puji kita semak, hadza min fadli rabbi. Jawab gitu je. Semua ni adalah kurniaan daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Allah waru amemma, hadza min fadli rabbi. Semak hari ni, hadza min fadli rabbi. Hak tu, hak bahagian masalah satu benda yang menjadi Allah bisa tegar biasa pula. Poin lain pula, apa dia? Biasa berlaku. Kalau dulu kita dengar makcik bawel dulu. Lah ni tak pelik dah, pakcik bawel pun ramai. Bukan makcik bawel je. Alo pak mak tu, ali tu, deruh berak. Naik motor begini contohnya. Yo bawel dia tu kak. Yo sambung. Gapa dia benda poinnya dia bawa isu mengumpat yang paling jadi satu benda yang biasa. Menjadi katanya peribahasa, Allah bisa tegar biasa. Benda ni banyak berlaku benda ngumpat, umpatan. Orang ngumpat dengan orang dengar dapat benda yang sama. Kecuali yang dengar tu menidakkan ataupun sekat. Tak apalah bola memang, tak apalah biarlah, tak baik kita kata dia, biarlah. Kak Yah, biarlah Kak Yah, Kak Dah, Kak Mah, biarlah bola kecil tak baik. Kita bukan nak ngopak, nak yang benda sungguh ni. Hanya pergi pusing pula. Ni bukan ngopak ni, nak yang benda sungguh ni. Yang ingat kau ngopak tu fitnah. Tukar dia adik kakak muslimah. Fitnah ni benda reka. Ngopak ni apa dia? Mengumpat ini adalah benda yang kita bercakap kepada orang lain tentang orang tu. Contoh orang nama Abang Mak sana, contoh. Jadi kita royak kelakuan apa-apa sahaja berlaku pada Abang Mak, yang mana kalau kita royak depan tuai marah. Tuai tak suka, bermakna itulah mengumpat. Kita kecek kadang-kadang duk buruk adik-beradik. Beratlah. Tak cara kau mak. Tahulah duk nipu duit mak semacam, duit pok semacam begini. Adik-beradik pun kita mengumpat molek-molek. Kadang-kadang mak pok kita mengumpat molek-molek. Inilah dosa yang kita buat hari-hari. Dosa mengumpat ni dalam tasawuf kata gapo dia, Imam Ghazali kata gapo?
Mengumpat sekali dosa dan lebih besar daripada 30 kali berzina. Tak kita ngumpat berapa puluh kali sehari. Ni benda yang bermasalah, yang menjadi satu benda Allah bisa tegar biasa menjadi ancaman ataupun cabaran akhir zaman. Jadi biasa dah benda ni. Dalam ngumpat tu tobik pula, reka pula jadi fitnah pula. Nak sedap cerita. Mana sedap kalau tak ada kicap. Nah, tak ada kicap, tak ada sos, bubuh sikit sos. Nah, benda tak ada gapa geleceh gitu je. Oh, pecah tayar kata, oh berak lah. Padahal geleceh motor je. Oh, pak mak beki motor tak pandai apalah. Padahal geleceh je. Oh, pecah tayar kata, habis bearing cabut tambah. Sedap cerita. Jadi fitnah pula. Daripada ngumpat jadi ke fitnah pula. Ni bahaya. Bahaya. Bukan kata zina tu ringan, tidak. Zina tu berat dah. Dosa besar dah. Tapi nak ayat mengumpat lebih besar daripada berzina. Tu dalam tasawuf sendiri yang menceritakan kepada itu. Sebab pentingnya talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Belajar ilmu agama ni kefarduan kepada kita. Gapo maksud talabul ilmi ni? Ilmu tu gapo? Ilmu 3 perkara yang wajib kita ngaji. Yang pertama, ilmu syariat. Sebab apa? Sebab kita orang Islam dah. Maka syariat tu kita nak guna selalulah. Semaya biar betul, puasa, zakat, semua biar betul, belakang muamalat kita biar betul. Itu menjadi fardu kewajipan kepada kita. Tak seng ngaji. Contoh, malah ngaji kita doktor dah. Doktor bahasa Arab dah contoh. Bunyi agama dah. Duk main anak entar dah. Maka bila bahasa Arab dia pun rasa sedap, tak ada masalah dah lah. Kena ingat molek, kalau kita tolak secara sengaja, muktamad ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan mendapat selama-lama berada dalam dosa, berdosa selama-lama. Kalau kita sengaja tak sih belajar, tak tahu lain cerita. Kalau kita ni tak tahu, kena belajar, kena cari juga. Tapi kita tahu dah, royak dah, fardu kepada kita kena ngaji fiqh, kena ngaji ni ilmu-ilmu yang betul, semaya dan sebagainya. Satu. Yang ada 3. Gapada yang kedua? Yang kedua ilmu akidah. Takutnya semaya ni duduk mikir lain. Duduk mikir kau mari tu hari lagu mana. Mari pula ceramah-ceramah hak pelik-pelik. Hak terjemah ikut kepala otak dia. Gapada dia hak terjemah? Yadullah fawqa aidihim. Tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk dan sebagainya. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk atas arasy dan sebagainya. Maka kita nampak, oh duduk atas arasy, arah lagu ni kursi dan sebagainya. Jadi gambaran ni yang menjadi masalah juga. Kenapa? Kerana akidah tidak betul. Penting juga. Kenapa tu jadi wajib ngaji akidah, wajib ngaji tauhid, wajib. Al-Quran wajib ada, sunnat muakkad. Quran sunnah muakkad, hadis sunnah muakkad. Hadis tu ngaji sunnah muakkad lagi. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak ngaji hadis begitu banyak, berjuta hadis untuk menguasai ilmu kita, kehidupan kita. Tak mampu. Jadi ulama buat dah garis panduan, dia buat siap-siap dah. Kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab akidah dan sebagainya. Ambil mana? Ambil daripada Al-Quran dan ambil daripada hadis. Senang. Jalan ada dah. Pergi highway, nak pergi Kuala Lumpur. Nak Kuala Lumpur, lalu ke Gua Musai. Lepas Gua Musai naik highway Lipih. Kita ni rasa tak asyik. Tak asyik masuk Lipih. Bagai-bagai tak asyik. Saya nak masuk hak jalan lama ni, jalan hutan, masuk bawah. Mula terjun gaung habis ni banyak makan rimak. Ni benda. Tak asyik ambil hak jalan hak ada dah. Ulama tu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Ulama ni di zaman dulu, zaman tak super learning. Learning kalau kita tengok di cabaran akhir zaman learning, memang kita sendiri pun apa. Semata aja. Ambo balik daripada Jumaat tadi, balik dalam mata 10 minit ya. Dalam mata 10 minit. Nak mandi juruh pun tak boleh. Pakai lak-lak ambil semaya gitu pun saut jubah pula. Dengan ada kerja lain ke apa semua, nak boleh mari sini pula. Meta yang masa ni. Dulu daripada subuh sampai ke zuhur boleh main 3-4 benda, boleh main. Boleh main gasing, pas main lapan pekung lepas pula. Patut nunggu otak zuhur lagi, main gapo pula. Learning tak ada 2 lekong. Zuhur dah. Amu ada satu je yang amu pakai lebih kurang 20 tahun lepas. Satu je ni amu pecah cermin, jadi je tu dia ikut nadi.
Amo saya lah sebab jemaah. Jemaah. Jadi kita saya tak buat lah. Bila lama-lama jumpa, oh lamanya je ni. Oh klasik je ni biar. Nak beki, kita tanya boleh beki ke cermin? Boleh. Tukar cermin apa semua tu dah cek punah ke tak? Cek comel. Tak ada masalah tak punah. Cek molek, betul-betul tak ada masalah. Pakai kita. Bila pakai, hak style je ikut nadi. Kalau letak je mampu. Jadi mati je tak gerak. Pakai je ikut nadi. Maka letak di tangan tu setting molek dah masuk. Ni hak 20 tahun lepas ni berlaku terai-terai atas diri hamba tengok. Hamba setting je pukul sekian-sekian. Kita pun akhir je macam biasa. Duk akhir je macam biasa asar. Tengok je, kau 3 baru. Mau beki balik je ni bunuh kau. Beki-beki. Duk lama siapa tunggu maya esok, tengok-tengok, pukul ni baru kita esok dah. Terai-terai nak ayat ni. Hak 20 tahun lepas baru. Beza sejak 2 dah. Zaman dulu masa yang panjang. Maka para ulama belajar apa dia? Belajar untuk membantu kita tu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ulama inilah pewaris aku. Maka oleh kerana tu, maka kita sendiri ni wajib untuk memahami ilmu syariat yang telah pun disusung oleh para ulama. Mereka ngaji apa? Mereka boleh menguasai Al-Quran. Mereka menguasai 30 juzuk, memahami ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat pun faham, mutasyabihat pun faham. Ayat apa? Ayat tersurat dan tersirat. Faham belaka. Tahu nuzul dia sebab apa, turun lagu mana, ketika mana, untuk gapo. Bukan setakat tahu makna, syarah tahu pula. Tu baru Quran. Lepas tu pula tahu pula hafal hadis yang kita panggil al-imam tu. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Hambali, Imam Maliki, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ghazali, contoh. Imam tu apa dia maksud? Mereka ni karya kita membantu untuk masyarakat kita akan datang. Seolah-olah mereka tahu, mungkin mereka tahu bahawa waktu masa ni cepat. Memang tahulah sebab ada hadis. Memang ada hadis. Jadi dia buat mungkin bagi fikir untuk bantu memudahkan orang. Dia ngaji Quran, dia faham molek daripada 30 juzuk tu, faham betul-betul. Pula ngapa hadis, tahu sanad turun hadis ketika mana, lebih daripada 300,000 hadis. Itulah baru digelaran namanya Al-Imam. Marilah ni ambil PhD hadis sikit, maka nak rak dah Al-Imam. Ini berlaku zaman lah ni. Tak kata apa dia ikut ulama, ikut Nabi lah. Situ dia tu fail dah, gagal dah. Walaupun dia profesor dalam bentuk hadis sekali mana pun, dia telah pun gagal. Dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terai-terai dia tolak dengan mulut, dia royak, dia kata hamba memang tak pakar hadis ni. Jawapan dia kena ngucap balik. Kalau terai-terai lah. Gapo dia? Ulama warasatul anbiya. Tu hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Pewaris aku adalah ulama. Kalau terai-terai dia royak lagu tu, maka dia kena mengucap balik. Keluar daripada Islam. Walaupun dia profesor sekali mana pun, hadis dan sebagainya, tak cukup, tak boleh. Ini yang berlaku. Duduk ngaji siapa kau hebat, siapa kau tinggi, apa menara gading, tetapi masalah yang berlakunya hak wajib dia tak belajar. Dia tak ngaji fiqh, dia tak ngaji akidah, dia tak ngaji tasawuf. Tiga ni hak wajib. Dia pergi ngaji siapa kau hebat dan sebagainya, hafal Quran hebat dah, al-hafiz dah. Amul ngaji di Pulau Condong dulu, Mahat Tafiz Pulau Condong. Sains-sains amul banyak lagi ngaji kot you lah. Amul sendiri pun dia juga isi. Boleh lah juga tawaran. Boleh UPM boleh. Tapi bahasa nak pergi bahasa Ugah. Kenapa? Kerana ada seorang ustaz amul tu bagi tahu, dia kata kalau nak kuasai Al-Quran, maka pergi belajarlah kitab pondok, dia kata. Pada pihak awal keluarga rasa macam apa orang panggil? Yalah tak ada nama tak ada sertifikat dan sebagainya. Sertifikat ada sebenarnya, tapi orang tua ingat tak ada. Sebenarnya ada. Dalam bidang agama sebenarnya nak sertifikat lah ni pun boleh. Ngaji kitab turas, ngaji kitab pondok boleh nak dapat ke diploma, boleh nak dapat ke ijazah, sampai ke PhD pun boleh. Asal nak dengan tak si ya sebenarnya. Ya Allah kau ustaz, ya Allah, mari jumpa hamba, royaklah saluran dia kok mana. Ada. Jadi nak ayat ceritanya, ini yang berlaku dalam masyarakatnya, berlakunya antara kita berlaku tak faham tentang bab agama dalam masyarakat kita. Mengupak situ, mengupak sini, buat jadi benda biasa je mengupak. Dosa lebih besar daripada berzina. Zina besar dah, mengupak lebih besar.
Jangan kata dah hamba ngupak sok modoh zina lagi. Tak boleh. Haram. Lagu-lagu mana pun besar-besar. Nak ayatnya bukan jangan kita tambah hak tu. Hak ngupak lah kita kena beri. Lepas tu lagu mana cara? Istighfar sebanyak yang mungkin. Istighfar ni hebatnya istighfar sehingga mana berlaku kisah peristiwa Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal terasa pelik diri dia. Satu benda yang peristiwa berlaku, setiap kali dia tidur dia akan bermimpi satu negeri. Setiap kali duduk saja dia teringat-ingat satu negeri, satu kampung ni. Sedangkan dia tak pernah pergi lagi situ. Dia duduk ternampak-nampak. Dia pasal pelik, apa ni? Gapo dia ni, Allah Ta'ala nak uwi gapo dia ni. Siapa terganggu, nak ngajar terganggu, tidur pun masih mimpi. Tak boleh, kena cari juga sebab apa lagu ni. Dia pun tekad, maka mulakan perjalanan berhari-hari. Jauh lah, bukan naik kapal terbang sebelah ni. Turun naik unta ke gapo binatang dan sebagainya, naik kuda ke Allah Alam. Maka satu hari sapa di kampung yang dimimpikan tu. Duk saja pun terngiang-ngiang jadi nampak. Maka sapa tu betul belaka. Sapa di masjid semaya Isa ke apa semua, tak dapat lagi ni. Sebab apa? Tak ada tahu pucuk dia sebab apa terasa gini ni. Nak mari sangat tapi tak selesai lagi ke apa dia. Nengung mikir. Orang duk mengajar, orang tak kenal dia. Padahal pada ketika tu dia lah ulama paling besar. Orang lain tak ada belaka dah ketika tu. Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu mazhab Hanbali. Hebat. Sebelum dia belajar dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, dia telah pun menghafal hadis lebih pada 1 juta hadis. 1 juta. Hebat. Jadi apabila lagu tu hebat tak hebat dia saat ni mari gitu, maka tok siok buat ambak, tak siwi tidur atas masjid. Dan lepas habis nak nyengging tak boleh. Rupanya hak tak boleh tidur atas masjid bukan lah ni jah sampai dulu lagi. Jadi tok siok lah jangan bimbang, jangan kata malu elok hamba. Tak usah malu lah. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal lagi tak uwi tidur atas masjid. Hamba tiba tidur duduk luar nyengging mentah. Ambak juga tak boleh. Nak kunci pagar pula. Suruh tutup. Maka last sekali bila nampak ada seorang duduk menguli roti, duduk jual roti. Baru je. Baru masuk poin kedua, ada 5 poin lagi. Mana dah kau. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal, tiba-tiba ada orang duduk jual roti. Ada orang jual roti, nampak Imam Ahmad bin Hanbal nampak pak cik ni kata Syekh ni nyayolah orang kena ambak semacam. Masa tu hotel-hotel bajet pun payah. Tak ada dah. Tak tahu tidur mana. Kalau kita lah ni mudah, homestay ada, hotel bajet ada. Betul tak? Jadi tak tahu tidur mana. Katanya orang jual roti, Syekh mari sini. Dia pergilah. Syekh nak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana. Nak pergi sini, mari sini, tapi tak tahu nak tuju mana, tak tahu. Dia kata kalau gitu mari tidur rumah hamba lah, rumah saya lah, dia kata. Boleh lah kita. Pergi tidur. Duk tengah tidur, malak-malak nak tidur, berasa tak nera lagi, duk mikir-mikir, nengu-nengu gapo dia ni, orang tak ada apa-apa, tak sesal lagi, duk nampak. Rasa tak sesal lagi, gapo dia sebenar cerita ni. Duk nengu-nengu, musim-musim tengoklah orang tuan rumah ni duduk uli roti. Sedap kan tadi orang-orang buat roti kan seru, tarik, seru. Boleh kita tengok pun sedap. Kali Imam Ahmad bin Hanbal pun tengok, beralik tengok, tertengok mulut penguli roti, penjual roti ni tu bila uli, mulut dia duk gerak. Dia perhati molek, dia dengar molek apa dia sebut? Dia sebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia dengar lama dia perhati molek. Tak tukar-tukar zikir lain. Dia pasal pelik. Apa tak tukar zikir lain? Skala orang lain kan? Kita lah kalau jenis kuat zikir pun, siapa habis 100 kau 300 kau, dah 500 kau, berasa tukarlah pula. Ambil angin lain pula. Contoh, tak tukar. Maka dia tengok-tengok kadang-kadang dia tertidur terus. Bila tertidur terus, pagi dia bangun, geraknya tu baik rumah, sesar subuh, sesar belakang semua sekali. Maka masa makan pagi, breakfast. Dah panggil makan pagi. Maka ketika tu dia tanya, semalam aku tertengok kamu duk uli roti, dan aku cuba melihat kamu duk zikir, mulut gerak, cuba lihat molek, kamu duduk beristighfar. Yang aku nak tanya, dia kata, kenapakah kamu beristighfar tanpa tukar zikir lain? Adakah istighfar ni sahaja zikirmu? Dia mencari-cari sebab apa yang nak mari sini ni. Kampung ni mari dah tapi tak sesal lagi. Maka dia kata, aku sudah pun terbiasa dengan istighfar, dan itulah kehidupan aku. Aku memang duduk saja memang istighfar je. Kita duduk saja cari kelak buah.
Nah, dia cari beristighfar. Menurut saya istighfar semua, istighfar semua. Tak habis-habis istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia kata bila lagi sebenarnya dia amal benda ni? Dia kata zikir lain tak buat kau? Buat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Buatlah kau tahlil buat. Tapi buat sekadar yang minimal, yang cukup-cukup 33 la ilaha illallah 100 dan sebagainya. Contoh hak wajib-wajib ambil belakang. Lepas tu kehidupan seharian dia duduk dengan istighfar semua. Jalan kau jual roti kau istighfar. Bila berhenti? Bila orang kecek, orang tanya baru berhenti. Itu pun hati sentiasa bergerak, istighfar tanpa henti. Maka dia kata Imam Ahmad bin Hanbal ni dia tahu kalau sekiranya tahap tu, tahap mana? Tahap sehingga mana lebih daripada 10 tahun. Sebab dalam kitab kata siapa-siapa yang amal ibadah yang kita amal secara istiqamah selama lebih pada 10 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelebihan kepada dia, kenikmatan ataupun kelebihan. Maka dia kata sepanjang kamu dapat ni bila lagi sebenarnya? Dia kata daripada umur 15. Lah ni 50 lebih. Mana puluh tahun dah. Maka dia kata kalau lebih pada 10 tahun mesti ada kelebihan. Gapo kelebihan yang mu dapat? Dia pun dengung panjang. Dia kata rasa-rasalah saya dia ingat-ingat lah. Dia kata semua apa yang saya doa Allah perkenankan. Semua boleh berlaku doa. Tak kira sebut gapo boleh. Nak nikah boleh, nak anak boleh, nak negara maju boleh, nak kereta rumah boleh. Contohnya boleh berlaku, tak kira. Anak ada masalah, doa je berkat, boleh lalu. Tak pernah pun Allah Ta'ala tunda ataupun Allah Ta'ala tak beri. Allah Ta'ala beri, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ke? Semua. Ish, hebat. Tak ada langsung. Dia pendengung. Oh, ada so lagi. Tapi aku rasa payah nak buat lagu mana sebab orang yang aku nak jumpa tu terlalu jauh, duduk negeri berapa buah negeri jauh. Aku nak pergi tak mampu kerana aku duduk nego lagi, keluarga kena tanggung, nafkah anak isteri ni. Aku nak jumpa seorang hamba Allah, nak jumpa sangat dia. Kalau boleh aku nak peluk dia. Maka dia kata, siapa? Nak jumpa siapa? Aku nak ayat aku payah. Dia hajat gapo sebenarnya, jumpa siapa sebenar? Dia payah. Aku teringin sangat nak jumpa seorang ulama yang hebat di zaman ni. Siapa dia? Dia buat tanya, kejut dah. Aku nak jumpa sangat-sangat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masa tu mana ada WhatsApp, mana ada gapo, tak kenal muka, wajah, tak ada gambar gapo pun. Tak ada gapo dia pun. Jadi dia terak gapo orang panggil, apabila berlaku lagu tu, kejutlah dia kata. Senyak dia kata ni rupa-rupanya yang panggil aku mari sini sampai aku tak tahu sebab apa ni salah habuh aku ni, rupa-rupa mung panggil aku. Pelik lah dia, mana pula tiba-tiba ayat gitu. Maka kata apa ni hak penggali roti saat ni, kenapa kamu ayat lagu tu? Kerana orang yang kamu nak jumpa tu adalah aku. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pegang peluk selalu. Dia kata Masya Allah, hebat. Kerana istighfar kamu dapat menarik jasad aku, roh aku, sampai aku terganggu kehidupan, sampai aku pergi cari orang tu. Ni hebat. Baru dia pun dapat jawapan. Nak hebatnya istighfar. Pak kita istighfar sikit berasa pun banyak dah, berasa pun habis dosa dah, tak ada dah. Kalau ngumpat hari-hari tak berasa besar. Ni masalah. Benda paling besar masalah di dunia ataupun orang kita, orang Islam ni, dua benda antara benda paling besar. Masalah yang paling besar pada diri kita semualah. Apa dia? Yang pertama, terasa hebat dah, terasa cukup dah amal ibadat, terasa cukup dah betul belaka dah amal ibadat kita tu, ayah mengaji dah cukup belaka dah, pandai dah baca Quran, pandai semua beres belaka dah, sempurna dah iman, sempurna dah ilmu kita. Ini paling bermasalah, nombor satu. Nombor dua, berasa tidak ada dosa langsung dah aku ni. Ni benda penyakit yang paling bahaya. Kena rasa kita ni ada sangkaan sedikit, walaupun Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha pemberi dan sebagainya, tetapi kita tetap kena ada rasa sikit kebimbangan. Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah, kerana aku ni banyaknya buat duk ngopak hari-hari, tak habis-habis lagi aku duduk ngopak sama-sama. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kena ada perasaan itu. Dan tidak ada rasa kita ni selesai benda ni. Ini antara masalah. Bahagian ngopak, bahagian apa semua ni penyakit masyarakat.
Fitnah ni, fitnah zaman sekarang macam-macam. Hak ni bawa tu, hak tu bawa ni. Ni geda dah sikit, sesat dah ngundi, taing ngundi. Hak tu kata hak ni kata hak tu. Macam-macam. Nyoreko macam-macam. Ada hak reka, ada hak betul. Kita pun tak tahu mana salah kali. Lah kali kita serah pada Allah. Alhamdulillah Allah Taala beri yang terbaik kepada kita, insya-Allah. Jadi hari ni tu antara benda-benda cabaran kedua yang menjadi cabaran kepada kita. Cabaran yang ketiga pula yang berlaku juga dalam cabaran yang ketiga yang mau baca tadi. Ni cabaran yang menjadi syadid kepada golongan agama. Kononnya dengan ngaji saat ni, ngaji dah ada sertifikat hebat ke apa semua, maka start tolak ulama warasatul anbiya sana ya tolak. Sebab apa? Sebab kerana saat ni, kerana tidak ada 3 perkara ilmu yang wajib pada dia. Dia tidak ada terasa untuk menghormati ulama bukan guru dia. Asalkan guru bukan guru kepada guru dia, maka dia tidak hormat. Dia hanya hormat jalur dia sahaja. Tok guru dia, tok guru pada tok guru dia. Siapalah tok guru hak yang mana tok guru kepada tok guru dia ngaji. Maka ulama lain bagi dia tak pakar. Dan dia letak pada diri dia ni hebat. Kerana apa? Kerana saat ni kerana tak ada ilmu tasawuf, yang tidak ngaji rendah ke hati, rendah ke diri, tidak ada. Ini yang berlaku masalah. Sebab apa? Yang mu baca dah tadi, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kala mana? Di kala para sahabat dia bercakap bimbang tentang akhir zaman, akan keluarnya Dajjal, maka sahabat bimbang takut-takut Dajjal ini menguasai anak cucu cicit dia, maka duk kacak-kacak bimbang. Tiba-tiba Rasulullah mencela, ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal. Aku daripada Dajjal ada satu golongan yang aku lebih bimbang daripada Dajjal. Maka ulama sahabat tanya, man huwa ya Rasulullah, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia Rasulullah? Acu royak atas siapa? Kalau kuasa kita. Maka Rasulullah kata, qala ulama usu, ulama jahat. Sebab apa jahat? Sebab dia tidak pakar ilmu yang dia belajar, yang paling rendah sekali adalah hadis yang biasa orang awam tahu. Hak saat ni al ulama warasatul anbiya, dia tak pakar tu. Dia ambil juga separuh, dia kira ulama melalui dia sahaja. Ulama lain dia tak pakar sebab tidak bersefahaman dengan tok guru dia. Ni masalah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahasa dia yang jadi masalahnya, masyarakat kita jadi pening. Sini tak ada masalah, cuma nanya ini cabaran kita yang kita perlu hadapi betul-betul, dan kita perlu membantu masyarakat yang tak faham benar ni, kena royak anak cucu kita, bahaya. Mungkin sini tak ada masalah. Mau masuk sana ni lah pagar menapuk dah. Kuat ni tak ada masalah, kemah sini ni. Alhamdulillah. Tapi kena ingat molek hak tak mari sini. Anak kita duduk tu, cucu kita duduk ngaji sekolah tu, berlaku macam-macam masalah. Masalah apa dia? Masalah yang dia bawa dengan hadis menyebabkan mereka jadi salah faham. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ni yang dia bawa. Ni golongan ketiga dari agama. Cabaran ketiga kita. Apa dia? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap benda baru tu adalah bid'ah, katanya dia. Katanya Rasulullah, bid'ah. Sebab dia sebut kullu tu, dia kata kullu tu semua. Kullu ni bermaksud dua dah. Satu kullu jami', yang kedua kullu majmu'. Dia tak ngaji usul fiqh, dia ngaji hadis saja. Maka dia pun faham atas bahasa Arab sahaja. Ni yang menjadi masalah. Kalau kita nak royak, dia tak sedengar. Dia pun dah sedengar sebab kita ni tak ada lah sepongnya dia profesor. Dia pun profesor dah tak sedengar lah. Sahibus samahah dah contohnya. Tak sedengar. Dia duk ayat setiap benda baru itu bid'ah. Maka benda bid'ah ini adalah sesat, maka sesat masuk neraka. Bukan hamba royak, Nabi royak. Lepas tu dia bawa Quran pula. Hamba sebut dah tadi. Bawa Quran pula apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mungkin Allah kasihkan kamu, maka kamu kena ikut aku, katanya Rasulullah. Maka dia kata, tengok Rasulullah dah kena ikut dia, apa ikut ulama? Nampak dah? Kita pun mari memikir. Bukan kita, anak kita, cucu kita hal luar tu, hak tak mari masjid ni, hak salah faham ramai nengu. Ya Allah juga profesor ni royak. Dia mesti betul ya profesor kan? Dia kan doktor. Takkan tak betul, takkan dia tak belajar.
Kita diukur kan berjayanya Yahudi laknatullah, bahayanya ni musim-musim merdeka kita ni, golongan British membawa satu sertifikat yang diberi nama sertifikat CJ ni mengukur ilmu seseorang. Ini salah sebenarnya. Terutamanya yang dia nak buat lagu mana, nak sesatkan, nak letak atas CJ, dia letak pada agama semata-mata. Kalau bab lain tak ada masalah. Bab jadi doktor bahasa Melayu, arkitek, engineer, pilot, tak ada masalah. Comel baru. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah diukur juga pada syariat dan sebagainya. Pada ilmu dia ni dapat doktor, profesor, menyebabkan rasa goh hebat. Sedangkan ilmu wajib tak ngaji. Profesor apa? Profesor bahasa Arab. Kata saya hamba, bukan hamba dah. Saya hamba. Tok guru di Pondok Ihya Ulumuddin di Pasir Pasir Putih. Dia kata gapo ustaz tak so pelik lah. Kalau profesor tu profesor bahasa Arab baru pergi ke Abu Jahal, dia kata. Profesor dah tapi bahasa Arab. Mana jadi Abu Jahal ya? Baru Abu Jahal pun tak beriman dengan Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Umi ke yola juga. Baru jadi orang Arab ya, baru jadi Arab tak cukup lagi. Hak wajib ngajinya adalah syariat, iaitu fiqh, tasawuf dan akidah. Kena betul molek benda ni. Dah. Jadi hak ni hak jadi masalah sebab apa? Sebab dia mempengaruhi jiwa anak-anak kita. Dia kata gapo? Ayah-ayah kita duduk rumah-rumah ni hak dia ni amal rakyat ni. Dia masuk kepada universiti, fahami anak-anak cucu jadi pening belaka. Dia kata Nabi tak buat pun tahlil, tapi kenapa datuk-datuk awak semua buat? Inilah benda-benda khurafat, dia kata. Patut dia pun anak pun masuk, dah mengguf profesor dia kan. Dia mari mikir, ya Allah juga. Kan Nabi kata suruh ikut Nabi. Nabi tak buat, apa kita buat? Jadi anak kita kata ya Allah juga. Ni masalah. Ulama awak macam medan. Sebab Nabi kata contoh kalau bab tahlil lah. Sebab apa yang ulama buat tahlil selepas orang mati? Tahlil dalam masjid dia tak konsep. Dia konsepnya tahlil lepas orang mati. Sebab apa dia konsep? Sebab dia kata Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil yang khusus untuk tahlil selepas orang mati. Tapi boleh ke tak? Sangat-sangat boleh. Kenapa orang kata boleh? Sebab ulama royak. Sebab apa ulama royak? Sebab ulama ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Jaddidu imanakum qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Telefon, laptop ni depan hamba ni telefon ni, dia wajib kena upgrade. Dia panggil update. Kalau kita tak update bukan hang dia. Hang, penuh, full memory dan sebagainya. Kena update, kena uninstall lah, kena apa macam-macam. Ni baru otak hak manusia buat. Otak ni manusia yang buat. Ni kita sendiri hak otak hak ada dah ni juga akan berlaku lemah. Dia panggil lemah iman. Perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Apabila berlaku kematian, secara automatik jiwa ni akan down selalu. Akan rasa sedih. Takkan kita tak tengok. Hak menangis, orang puan mungkin, orang lelaki, hebat. Hamba tengok birah hamba tadi. Tak titik air mata setitik pun. Jadi tu email pada ayah dia tadi. Semaya pahami subuh, semaya jenazah. Lepas tu pergi kubur pula, masuk dalam kubur. Pegang ayah dia. Letak ayah dia. Hamba nampak muka menahan tangisan. Orang nampak tak titik air mata, tapi kita tahu sedih, jiwa tu sedih. Sebab dulu ya Allah, ketika pegang ayah dia ni, mari fikir, dulu ayah aku dukung aku lagu ni, hari ni aku dukung ayah aku kali terakhir. Letak ayah, buka letak pipi, buka biar kena tanah. Dulu pipi ni lah aku duk siung hari-hari, aku duk siung hari waktu raya dan sebagainya. Lepas ni aku duk siung dah, menahan sebab. Ketika tu lah iman kita akan berubah, akan lemah. Sebab apa? Sebab makhluk ni ayah dia, kau mak, kau anak, semuanya makhluk Allah, hak Allah. Bila hak Allah sebenarnya tak ada, tak boleh takwil, Allah tak nak ambil sebenarnya. Kita ambil kisah sehari dua yang lepas berlaku. Satu Malaysia sedih. Hamba pun terasa sedih. Sedih ke apa? Kejut seorang budak tahfiz dah. Tiba-tibanya ayah dia, mak dia, adik dia, kakak dia, kau siapa tak 4-5 nem beranak meninggal sekaligus belaka. Seorang je tak meninggal tapi duduk di ICU. Kita tengok dia sebab tu, kita sebab dah tak kenal pun dia.
Padahal kita tahu tu makhluk Allah, Allah boleh ambil bila-bila masa. Nak ayatnya lemahnya iman kita. Bila lemah ni lah kita kena mengucap kalimah la ilaha illallah. Tu cara nak baru. Ulama cerdik, bijak, pandai, brilliant, genius. Mari-mari saya profesor dia kata tu bid'ah. Ni bagai karu. Ni berlakunya. Jangan kita mudah terpedaya, royak ke anak cucu kita. Ulama buat benda hak comel dah. Kalau tak tahu, kena tanya pada orang yang tahu. Jangan terus ambil sebelah ni kata tak boleh gini-gini. Kena tanya orang sebab apa buat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya. Buat maulid tak boleh. Padahalnya sedang maulid, kalau birthday bini molek-molek je. Happy birthday to you. Molek-molek je. Siap-siap kek lagi kat barang kape pula. Minta maaf lah kalau kerah. Amalan tu amalan Yahudi memang tak boleh siap kek tu. Ni ijma' amrayat, walaupun ada sikit khilaf tapi ijma' kata meniru perbuatan kafir. Kalau sebut kafir bunyi kasar dah. Kalau sebut kafir slow sikit bunyi. Kalau kufur sebenarnya makna tolong yang berlaku. Molek-molek je happy birthday tu, ataupun hak ilis sikit dia ambil lagu hak lama. Lagu apa dia? Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Tuan Haji Bakhil. Ambil juga doa. Bagus, tak ada masalah. Sambut, tak ada masalah. Memperingati hari kelahiran, tak ada masalah. Tapi tak nak memperingati hari Nabi, rahim Nabi, Nabi tak buat. Kalau kita buat ni benda bid'ah, maka masuk neraka dan sebagainya. Tanya dulu orang hak tahu hak buat sebab apa dia mau buat. Jangan kita tanya orang hak ikut-ikut. Kena kita tanya orang hak betul-betul buat, hak faham. Buat tu sebab Nabi tunjuk dah bahawa dia suka orang meraihkan hari lahir dia. Kita suka kalau orang raih hari lahir kita. Suka tak? Suka tak? Tak suruh royak buat lah, tak suka. Suka. Tak boleh hiam boh. Ego je tu, padahal hanya hati, dalam hati ada bunga. Terasa wah suka. Bini sambut buat surprise. Itu sambut tak payah gambar-gambar, tak payah kek-kek gambar. Pada hati suka. Orang lelaki memanglah sahur lah. Ambo lagu tu juga. Tak? Jadi ini antara masalah yang berlaku. Masalah yang berlaku. Lepas tu satu perkara lagi yang terlupa tadi. Hamba terkeluar benda yang hamba nak betul balik. Bukan betul, nak ulah panjang sikit lagi. Ni sepatutnya berada pada nombor 2. Sepatutnya hamba terlupa nombor 2. Nombor 1 saat ni kita lah yang betul, dan cabai daripada agama yang paling betul. Nombor 2 pada masyarakat saat ni, termasuk kita lah ni. Ramai juga yang berlaku dalam masyarakat yang hamba kata mengambil sunnah, silat-silat jadi punah. Apa dia? Sebab dalam Quran ya fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Minta maaf lah macam-macam. Amu bukan kata nak menang sebelah orang lelaki ke, sebelah orang perempuan ke. Amu nak ayat fakta. Bukan tak boleh nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4. Bukan tak boleh. Boleh dan memang sunat dan ia dibolehkan. Tetapi bukan sunat yang digalakkan. Bukan. Ramai orang dengar nak ikut sunnah, nak ikut sunnah. Boleh. Sepatutnya kalau nak buat sungguh-sungguh. Tapi kalau ada dah buat sini, tak apa. Jangan bimbang. Silap pakai kita nak putus. Kau tak jangan. Teruskan. Semua baik kicau rumah tangga. Lagu mana? Gapa dia perlu buat? Sepatutnya sunnah itu adalah sunnah yang paling berbahaya, paling membimbangkan sebenar, dan paling yang pernah ditolak ataupun dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah larang Saidina Ali berkahwin 2 ketika mana anak dia masih lagi hidup. Dia kata, selagi mana anak aku hidup, jangan kamu menduakan anak aku. Kerana seorang ayah tak mampu menahan kesedihan tengok anak sedih. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya kalau kata Rasulullah ni betul-betul kalau tak apa ni kau agama. Ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monogami, kahwin dengan Sayyidatina Khadijah lebih lama daripada hak ramai-ramai.
hak tambah 2, 3, 2, 3, 4, 5 ni pun adalah daripada kerana demi agama. Jadi kalau kita kata hamba pun nikah 2 sebab agama, ustaz, bagus, comel. Tapi kena ingat, sepatutnya sunnah ini adalah sunnah terakhir yang kita buat. Bermakna sunnah, segala sunnah kita kena buat dulu. Segala puasa sunat, puasa Isnin Khamis, puasa depan awal bulan, akhir bulan, yaumul bid, kita puasa semua. Semaya qabliyah, ba'diyah, cukup belaka. Tahajud kita bangun sama-sama, semaya sama. Kerja kita, rezeki kita tak ada masalah. Ni dak berlaku kadang-kadang duit tak ada lah mana, cara nak menikah 2. Duk mari baca kalau semaya pun, semaya kadang tak mari semaya masjid pun ramah. Berlaku tak kena pun tangga masjid. Kena pun berhenti tepi jalan, kira orang best semaya Jumaat, berhentilah semaya Jumaat. Hak lain tak semaya pun ada. Bini 2, 3. Ini berlaku dalam masyarakat. Ini yang kamu kata kuno. Tapi kalau ikut sunnah sungguh, tak ada masalah. Teruskan. Tapi beki, buatlah yang terbaik. Apa yang terbaik? Kita kena jadi pemimpin. Sebagai seorang lelaki, jadi betul-betul pemimpin. Kena semaya berjemaah semua rumah kalau tak mari masjid. Ni dah biasa kan pakai semai cepat-cepat, tak sih semai jemaah. Sebab apa? Takut bini dengar duk main baca ghairil maghdubi alaihim. Allah habis duk masyiratal labi macam. Habis nak nikah 2, 3 duk masyiratal labi, malu ka dinda lah. Mana kena betul hak ni dulu, syariat dulu, kemas syariat. Kemah dulu belaka, amal ibadat buat comel belaka, maka sunnah itulah dialu-alukan. Ni tak ada apa-apa sikit, mentai-mentai kaya sikit, pakai kereta pelik pada orang, pakai kereta hak tak payah berminyak, pakai bateri je contohnya lah. Pakai buruk nak buat nikah muda-muda, buat sakit hati bini. Lepas tu nak jadi kata ikut sunnah, tapi Rasulullah SAW pesan, kalau mu nak jadi orang mukmin yang terbaik, yang baik, Rasulullah pesan, khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kamu orang mukmin ni, ramai orang mukmin ni, tapi sebaik-baik daripada orang mukmin ialah mukmin yang mana membuat baik kepada anak isteri kamu. Jadi kalau terluka hati ni bukan baik lah kena kira. Tapi kalau dah sunnah buat belakang dah, rezeki banyak dah, tenaga pun kuat, tak ada masalah sikit abuk. Ni tak ada 2 lekok ya, biasa-biasanya. Pakat cak kena nikah 2, 3, minta maaf lah habis-habis haji. Ustaz tu tak sih. Siapa kata hamba nak juga sebenarnya. Tapi sebab hamba mikir nengung, masa hak ada ni pun berebut dah masa. Berebut mana? Rumah tok tua ke rumah mak kita, pahak kerja lagi, pahak nak lagi ambil asrama tu, pak asrama ni pula. Nak tambah 2 pula. Ini yang berlaku daripada birah hamba sendiri berlakunya selepas bekas birah lah dipisah dengan abang, dengan abang ipar hamba. Dia kahwin dengan jadi bini nombor 3. Bini nombor 3 katanya dia memang malah menyesal pun nak buat lagu mana. Semaya tak pernah tengok ajak berjemaah tak rajin. Nampak semaya kadang-kadang tertengok ada juga tubik-tubik tanah nampak atas jadah, tak tahulah semaya lagu mana. Contoh, balik dak ikut dia. Lepas tu siapa kau kereta, bukan kereta dia kena tarik, kereta bini pun tak saya bayar. Macam-macam cerita. Ini yang berlaku dalam masalah daripada nak sunnah kono-kononnya jadi punah. Ini dalam masyarakat. Jadi amun nak ayat jangan salah faham. Takut tadi amun ayat pendek tadi, ustaz anti poligami. Bukan anti poligami. Poligami ni dibolehkan dalam Islam, tapi kena jelas molek, bukan digalakkan dalam Islam. Tapi untuk orang agama, orang yang tahu belaka dah, kita sendiri tahu dulu, dipersilakan. Sunnah lain buat belaka dah, dipersilakan. Macam-macam haji belakang tu, kalau abang-abang berasa nak nikah 2, nikah 3, hak galik dah depan ni, royak ke abang-abang boleh abang. Tapi abang buat segala sunnah dulu, baru abang minta nak nikah 2. Biasanya tak termampulah, susah nak buat segala sunnah. Bangun pagi, siapalah kita batas suki pun tak tahu mana, tak tahu gapo kelebihan pun tak tahu, tak buat gapo satu. Masuk tandah potong langit, masuk ikut dia kaki, pakai masuk gapo kozik lega. Tu lah kebanyakannya, bukan macam inilah macam lain. Bendanya kena kemah molek belaka kehidupan comel belaka dulu, barulah buat sunnah terakhir. Itu hak nombor 2 tadi. Nombor 3 royak dah 4 ulama usul, dan yang terakhir nombor 4 lah, hamba kami terakhir dah lah. Oleh kerana yang terakhir ni bab agama yang tersentuh pada malam ni. Bab keluarga pun tak apa, kita pakai tarik sekaligus lalu dah.
Tak ada setuh lah hak game ke, hak masalah orang puai atau setuh dah tadi. Nah, sebab hak paling pentingnya setuh agama. Pak pun tak apa dah. Yang keempat, ramai juga masyarakat kita cabaran akhir zaman kita berlaku gapo dia? Masalahnya nak mencari nak cari gapo orang panggil? Nak cari rizak ataupun nak cari kelebihan segera. Nak buat serupa dengan orang panggil mi segera. Metal-metal lah, ada Grab Food, ada Food Panda, boleh tarik ke telefon mudah-mudah je. Metal-metal lah, nak makan KFC boleh, mudah, cepat belaka. Bagai cepat, tak perlu panas-panas depan dapur dalam. Contoh, maka dalam ibadat pun nak segera juga. Ramai sangat-sangat duk cari amalan-amalan yang mana keperluan pada diri dia tak buat, cara kena mikir amalan. Amalan ni dia nak jadi ahli ibadah. Bagus ahli ibadah, tapi ahli ibadah ni lagu mana? Dia kena buat daripada ilmu dulu, kena ingat. Ramai orang tak cara kena ngaji, malah syariat ni bagi rendah. Ni tarikat lalu ni baru betul. Lepas tarikat naik ilmu hakikat pula. Lepas hakikat barulah makrifat pula. Ada setengah lopak makrifat tu. Belajar sampai habis 4-500 sehari. Sehari makrifatullah boleh ngaji. Katanya ilmu tak kenali tu bagai karu. Murid tu kata bagai karu. Buat buku nama tak kenali. Royak kata tak kenali. Amo kaji dah sebelum daripada dia waktu ambil sampai 23 ke 25 buku dalam ni. Kitab dia kononnya tebal dia terlebih kurang dekat 2 inci, seki setengah tebal dia. Sebutir buku ni dulu jualnya 50 riyal. Dulu masa amo kaji mula-mula, lepas tu naik 70, lepas tu naik pula 98 pula ni. 98 tu kalau kira harga jual, kalau ejen pula jatuh ke 70. Jadi nego pula. Lepas tu kalau nak kenal Allah, masuk kerusuh dengan dia, wajib beli 7 butir kitab. Dalam masuk kerusuh dia satu hari boleh kenal Allah. Ni karu. Tapi buat mana? Buat kerusuh di bawah, di sewa dewan masjid. Orang tak percaya lagu mana? Orang mikir nak cari Allah dengan cepat. Sebab dia kata awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kamu kena kenal Allah. Kenal Allah ni atas syariatnya adalah mengenal sifat-sifat Allah. Kasih, penyayang, sifat 20 tu. Bukan nak suruh ngaji siapa ke? Kononnya terbuka hijab dan sebagainya. Kena beringat, benda ni bahaya sangat-sangat. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahayanya benda ni sehingga Nabi kata gapo? Setan ni susah untuk nak menghasut orang yang ngaji ilmu. Seorang yang ngaji ilmu ni setan susah untuk menghasut. Berbanding dengan 1000 orang ahli ibadah yang tak ngaji ilmu, mudah jadi nak pusing. Nak tipu mudah je. Ini yang berlaku banyak. Bila sebut tarikat, comel. Tarikat ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat patut kita bertarikat. Kenapa? Kerana tarikat ni adalah tarikat yang maksud lagu mana? Tarikat yang mu'tabar, yang betul-betul ada sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut tarikat, kita rasa takut dah. Sebab apa? Sebab telah pun dicemari daripada pencemaran alam sekitar yang dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Sebenarnya tarikat 90%-nya betul, comel, baik. 10% saja yang melencong, ditipu oleh setan. Sebab 90 tidak ditipu lagu mana? Sebab dia tak tinggal syariat. Baru tidak ditipu. Ni mula ada terus beramah agak. Mulalah temu. Mari-mari bro, Assalamualaikum. Akulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Boleh kecek latai pulau. Mari-mari, Sunang Kalijaga, Syekh Abdul Rahman dan sebagainya. Macam-macam mari nyama. Kita pun ladun ni dah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Cari benda gitapa, gisuluk, bagus gisuluk, tapi kena dengan ibadah. Kena dengan ilmu. Sehingga mana besarnya kita semua ni terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena syukur belaka ni. Patut kena sujud syukur ni Allah pilih kita. Bukan sebab kita hebat. Abang mak hak duduk sini semua ni cerah mata tak ada, kada hak tidur. Ada tidur menjetik leng. Gora. Cerah mata semua. Hebat abang mak. Bukan. Hebat abang mari dengan ngajar semua. Dah. Abang Ali hebatlah duduk depan semua. Dah. Bukan kita hebat. Allah yang benarkan. Allah yang izinkan kita duduk atas masjid ni. Saat ni semaya berapa ramai, tapi Allah pilih kita kekal atas masjid.
Ada setengah ditubik dulu. Lepas tu Allah Ta'ala panggil balik, mari. Alhamdulillah, syukur. Kenapa? Kerana majlis ilmu adalah majlis yang dikatakan taman-taman syurga. Katanya Rasulullah SAW, apabila kamu lalu di tepi taman-taman syurga, maka duduklah, janganlah kamu lari. Duduklah. Kenapa? Di taman syurga itu banyak barakah, banyak kerahmatan turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan banyak maghfirah yang didoakan oleh malaikat. Maka sahabat tanya, taman syurga ni lagu mana? Dia kata majlis ilmu. Dan satu benda yang berlaku kadang-kadang masyarakat kita ni, hak masalah juga, cabaran juga ni. Hak mari ngaji dah, hak berasa hebat diri dia ni, kena ingat, kita duk kekal sini kena ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya sikit pun makhluk kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni izin Allah yang ada ni. Kalau Allah izin tak ada ni, walaupun rancang habis dah, Tok Imam kata pakat bawa duit malam ni untuk pandang Tok kenali gini, kita pun mari dengan semangat. Contoh, kabar-kabar motor bocor, pecah tayar, roboh beleping, pecah kepala-kepala, na'udzubillah. Contoh, kalau dia tak izin, macam-macam, senok perut, berok, ketung tak berhenti. Contohnya macam-macam, kadang Allah tak izin. Tok kenali kata apa? Tok Kenali besar ni juga digunakan dalam hak ngaku ilmu Tok Kenali. Dia buat buku, dia ambil daripada ayat Al-Quran comel, nurun ala nur. Dia buat apa dia? Cahaya atas cahaya. Dan banyak lagi dia buat, jangan sampai terlihat adanya diri. Ni memang kata-kata Tok Kenali sungguh. Daripada mana? Daripada dalam kitab ataupun buku Tok Kenali karya, iaitu buku majalah Suara Ma'ik, iaitu Suara Majlis Agama Islam Kelantan, dipanggil buku ataupun majalah pengasuh. Tok Kenali asas ke kedua jilid terakhir sebelum daripada Tok Kenali meninggal, maka Tok Kenali macam mewasiatkan kepada kita. Dia kata apa? Janganlah sampai terlihat adanya diri. Maksud apa dia? Maksudnya kita ni tak ada daya sikit abuk pun sebenarnya. Maksud dia sana ni la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya langsung pun kita. Duit aku duk lebih tu, aku kerja benar kan, aku nego kan, aku mengajar kan, aku engineer kan, aku arkitek kan, aku kontraktor kan, aku belaka duk lebih pala rimal. Jangan sampai terlihat adanya diri. Hak Allah belaka sebenar hakikat. Memanglah pada syariat, pada hukum akal kita, hak kita, tapi semuanya adalah asbab daripada Allah yang izinkan, Allah bagi. Allah Ta'ala ni Allahu yang muqit, yang mencukupkan. Gaji orang 1,000 dengan 2,000 sama ya. Cukup sebetulnya. Sebab apa? Allah yang mencukup, bukan nilai tu sebenarnya. Hak 3,000 sama je dengan 1,000 kehidupan, boleh lebih kurang ya. Nak ayat bunyinya. Sebab apa? Bab rezeki minallah. Jadi nak ayat ceritanya, gapo-gapo sahaja dari kita semuanya milik Allah, bukan milik kita. Tu sebab atas diri kita ni Allah Ta'ala ajar bahawa suruh ingat kepada fakir miskin, ingat kepada anak yatim, ingat kepada orang-orang yang nak ngaji ilmu agama, ingat kepada orang-orang yang baru masuk Islam, orang panggil mu'allaf dan sebagainya, orang yang berjuang di jalan Allah, dia panggil lapis asnaf. Kena ingat, keluarkan zakat kamu. Al-Quran banyak kali sebut zakat. Kita duk main zakat terus. Walaupun mazhab Syafi'i tidak bicara tentang zakat pendapatan, maka guru hamba berpesan, dia kata gapo ni bagus juga hamba yang lalu takut-takutnya masjid gerung hamba mengajar 2 minggu sekali, 2018 lagi sampai ke ni 5 tahun mengajar. Tapi semalam tubik, kalau kira hak dengar sama dah, rupa hamba tak teringat tubik tak sebut benda ni. Bila mana dia ni adalah hamba ada nego sikit, nego untuk produk pondok lah. Hamba pengasah produk pondok, susu kambing apa semua untuk pondok, jual amal untuk pondok. Maka dia beli, hamba pun akak lah jual beli apa lebih duit. Dia pun lebih nusak sedekah lah. Dia kata mana-mana tabung ikutlah untuk pelajar kau, untuk apa. Hamba kata kira niat zakat ada. Zakat boleh kau? Dia kata bukan zakat kena bayar teko fitrah ke apa semua. Itu zakat fitrah, niat je zakat. Boleh kau? Boleh. Guru hamba pesan, setiap kali kita bersedekah ataupun sedekah kita itu kepada tempat ataupun kepada orang yang dikira lapis asnaf, fakir miskin, fakir ataupun miskin. Lepas tu Ibnu Sabi, orang nak jalan nak cari agama Allah, orang nak berjual fi sabilillah, orang baru masuk Islam, muallaf dan sebagainya banyak.
Bila kita nak bui je, niat selalu, ya Allah, inilah sebahagian zakat yang wajib ke atasku. Sebab apa? Sebab takut-takut kita terlepas pandang benda yang wajib pada kita. Takut-takut kita terlepas pandang. Kalau kita duduk makan gaji, kita pecing lama dah, tak tahu, takut-takut ada bimbang. Sebab tidak dibincangkan zakat pendapatan. Tapi lah ni maik dah waktu bik dah dengan zakat pendapatan, disyorkan semua kerja-kerja apa ni, pekerja-pekerja kerja potong terus dalam majlis agama Islam Kelantan. Bagus, potong terus zakat dan sebagainya. Kita ada juga program untuk nak zakat pun boleh, nak bantu fakir miskin pun boleh. Lepas ni kita tunjuk. Nak ayatnya, jangan terasa bahawa semua tu hak kita. Ingat, ada hak orang lain. Sebab apa? Sebab fakir miskin, kita jangan ingat mereka ni miskin kerana mereka cuai ataupun kerana mereka ni malah. Bukan semua. Walaupun ada hak lagu tu, tapi jarang-jarang sahaja hak lagu tu sebenar. Kebanyakannya mereka telah pun berusaha. Mereka berusaha tapi diuji dengan sakit. Kadang-kadangnya masalah jatuh lubang, kadang-kadang masalah buah pinggir, kadang-kadang masalah kecil manis terlalu darah tinggi kuat dan sebagainya. Berjumpa di apa ni, di apa maksudnya, dicertih. Suami dia kerja mesin rupu, tupai rumah PPRT adik dia, api pun tak boleh nak bayar. Kadang-kadang kena potong duduk ala gelap, nasi nak nanok tak ada berah. Bila tanya kalau lapar lagu mana? Kalau lapar dia kata cepat-cepat paksa anak tidur. Dah lapar tidur lah dia kata. Dah tak ada nak nanok pun tak ada. Sampai tahap tu kita duduk sini molek-molek nak nanok bila-bila masa. Pak kita buat lupa gitu ya. Kita berasa hak kita, berah terberah kita. Duit-duit kita dalam bank. Inilah kita. Sedangkan ujian ni bukan untuk dia sahaja, ujian untuk kita. Sebab apa? Sebab dia nak usaha dah, baru je sihat daripada darah tinggi kuat sangat, serah sihat sikit tubuh, tubik nak pergi apa buat kerja mesin rupu. Baru je mesin tak ada sejam, berak kena timburuk 7 jahit balik kecam-kecam darah belajar. Tak boleh pula kerja berminggu pula. Nak ayah bui. Jadi ujian ni untuk dia ke untuk kita? Ujian tu untuk kita juga. Ramai orang fikir untuk mereka dia malah dan sebagainya. Ingat molek, ujian yang Allah Ta'ala letak atas muka bumi ni, kita sendiri pun adalah masih dalam ujian Allah. Luluh pada kita ni. Kadang-kadang kita ibadat habis rindah, tapi kita tak tahu Allah Ta'ala terima pada ibadat kita. Allah Ta'ala ni sayang kena, sebab hanya nak masuk syurga Allah ni bukan kerana ibadah. Kena ingat molek, jangan berasa sebab ibadah aku masuk syurga. Bukan kerana ibadat kuat. Tu sebab Rasulullah kata hebat besar mengaji jauh daripada orang ibadat lagi. Ibadat yang paling besar adalah mendengar ilmu ataupun belajar ilmu agama adalah ibadat. Ni ibadat ni. Semua duduk dalam ibadat lagi ni. Majlisu fiqhi khairan min 60 sanah. Majlis ilmu agama, kita mendengar majlis ilmu agama ni lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. Dari hadis lain pula kata apa? Kita faham satu bab je sahaja, satu benda. Malam ni tu tahu berapa butir dah burinya. Banyak bab dah rasanya. Satu benda je kita faham. Contohnya lebih besar pahala dia. Kita faham satu bab ilmu yang kita tak tahu lagi. Malam ni baru tahu contoh. Kita telah pun mendapat pahala lebih besar daripada semaya 100 rakaat. Tengok hebat. Duk cokoh je. Duduk dengar gitu yang lenggok, bla-bla, nengung, bla-bla nyanda, bla-bla pejam mata, duk mikir nengung aku ngopak, aku gapo, aku nengung contohnya. Tiba-tiba pahala kita sangat-sangat banyak. Lebih daripada ibadat sunat 100 rakaat. Tu baru satu bab nak ayat buinya. Nikmat hang mari duk cokoh ni bukan benda senang. Jadi nak ayat buinya ilmu ni teruskan belajar, dengar semua, iaitu antaranya 3 benda yang penting, iaitu kefarduan syariat, iaitu fiqh, fiqh dan juga ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf. Wajib belajar. Jadi insya-Allah. Jadi hang merasa lama benar dah. Jadi hang amun sudah sikit saat ni tak ingat, dimasuk balik nombor 3. Nombor 4 hak sesat saat ni. Amun nak celah sikitnya sebab viral beberapa minggu yang lepas. Ramai juga orang tertanya-tanya. Kebetulan malam ni pakai baju ni juga. Kalau siapa tengoklah, ridak ni juga. Hak buat video bang ni. Siapa dia? Tertengok video viral hak tentang kubur baru ni. Boleh angkat tangan dah. Barang meroyak kata apa saya angkat. Amun tak seroyak ni cerita sebenar lagu mana? Tak ada seorang habuk tengok. Mana?
Hang ngatik bela diri tu. Cerita ngatik di kubur Tok Kenali baru ni. Nak tahu ke tak? Nak tahu cerita ni. Ambo siapa dihubungi oleh YB mula-mula Esko. Lepas tu Esko kata MB suruh jawab ustaz. Lepas tu pula dengan cerita pula bukan dengan cerita lah, panggilan daripada SB Kelantan. Lepas tu pula masuk ke berita muka hamba ni, tak tahulah jadi ke viral ketika tu, kan hamba jawab balik siapa ke dalam Sinar Harian masuk dan Awani pun masuk. Isunya kepada dia bagai nadir, bagai yang jangan-jangan berlaku. Pertama sekali, kubur Tok Kenali ni memang sentiasa terbuka. Nombor satu, lah ni dah tutup, kunci dah lah ni, sebab arahan daripada pihak atas saya, wallahu alam lah mana. Tapi daripada masjid yang jaga kubur tu, kunci lah ni. Tapi insya-Allah hamba pun akan ada kunci tu, insya-Allah dia akan yang tak ada ambil lagi. Okey. Jadi nak ayat kunci sini, masalah apa? Berlaku orang mari semua ziarah, tak ada masalah, comel lah ziarah. Tak kira malam, tak kira siang, siapa orang bubuh lapu, comel. Tapi peristiwa tu berlaku ialah ketika mana? Ketika dekatnya waktu asar, petang dah. Dan orang yang ambil gambar sini, dia memang kerja dia dah liputan berita, masuk dalam satu channel dia panggil ISKK, Info Semasa Kebakhir. Orang dalam tu ada follower dalam tu 108,000 orang. Masuk meta ke pun download balik, baru habis nak sebar dalam TikTok dan sebagainya. Sebenarnya dia seorang je buatnya. Lepas tu dia nampak gegar pergi pun dia delete balik. Delete pun habis tu sebar. Macam-macam dengar. Ada orang kata kamu nak suka juga, dia pusing pada kerajaan negeri sebab dia kata bunyi apa dia? Bunyi pah pun tahu. Pah jah tahu, pah jah tahu, pah jah tahu. Hak bunyi zikir tu bunyi pah jah tahu. Dia kata, dengar molek kata, ada. Bukan dia sebut apa? Dia sebut Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu. Boleh ke tak? Tak ada masalah, comel. Berzikir berdiri, boleh ke tak? Tak ada masalah, comel, tak ada masalah. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tak ada masalah. Nak duduk diri ke, nak duduk ke, nak menerak ke, nak menetek ke, tak ada masalah pun. Lepas tu jangan timbul isu ke apa dia? Duk bergerak tadi. Tu antaranya zikir tarikat untuk mengasyikkan zikir. Tak ada masalah dari segi Ahlussunnah wal Jamaah, dan banyak tarikat-tarikat bergerak. Kita bergerak cuma kita gerak gini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang dari segi ibadat tak ada masalah pun. Cuma yang amat tegur kenapa? Kerana dia telah menyalahi adat. Sebab adat kena tengok, al-adatu muhakkamah. Bila kawasan tu orang awam dia tak biasa dengan zikir lagu tu, maka jadi fitnah. Inilah fitnah akhir zaman. Lagu mana? Kerana kegairahan, nak cari, nak tunjuk hebat, ada zikir yang hebat, berasa supaya zuk, sapa dan sebagainya, maka zikir khadrah. Sedangkan ulama widah panduan, kalau pergi kubur hendaklah kamu bertafakur dengan cara yang sir, cara slow. Kalau kata cara derah pun ikut umum. Kalau umum kalau la ilaha illallah, maka la ilaha illallah lah. Janganlah kita bawa lain daripada adat, menyebabkan fitnah. Sebab orang tak biasa dengan zikir diri, nampak pula gerak pelik-pelik, orang tak biasa. Soal dia berzikir tak ada masalah, dia boleh buat di tempat dia. Tak ada tak konsep pun tentang tempat zikir. Dia zikir memang tak ada masalah. Cuma masalah pertama tak kena tepat, nombor satu. Nombor dua, tak kena tepat kerana apa? Situ ada dah larangan jangan orang puai masuk dalam kubur. Daripada mana? Daripada Tok Amor besar, Tok Bakar. Tok Bakar ni anak pertama Tok Kenali, duduk sebelah kubur Tok Kenali. Sebelah makam Tok Kenali, kubur makam Tok Bakar. Dia kalau batu nisan dia buat, dia wasiat dah, dia suruh buat dengan mozaik tikat. Kek petak-petak. Tu makam Tok Bakar, Tok Amor. Tok Bakar besar apa? Tok Bakar ambil khilaf ulama tentang orang puai masuk kubur ni. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Yang boleh kata masuk kubur ni dengan syarat tidak boleh dalam keadaannya haid. Kalau orang tengok haid memang tak boleh. Yang kata boleh kata tu. Boleh masuk tapi jangan dengan syarat bersih daripada haid ataupun nifas dan sebagainya. Maknanya tidak boleh dalam berjunub lah. Okey, nombor satu.
Sebab apa? Sebab orang puai dekat berjunun, dia lebih lemah, lebih bermasalah, emosi dia tak stabil, menyebabkan boleh terganggunya dengan roh-roh yang belum lagi selesai masalahnya, ataupun orang panggil roh yang berkeliaran, yang terbiar, boleh jadi sampai ke histeria, jadi sampai capuk iblis dan sebagainya, pesek, payuh pula bawa kena usung balik rumah, kadang-kadang bawa balik duk tepik rumah pula dan sebagainya. Maka ulama yang hak kedua, iaitu yang yang keluar daripada khilaf ni, khurujun minal khilaf mustahabun. Tok Bako ambil khilaf ni, ambil tengah-tengah supaya tak ada masalah. Sebab kalau katalah bagi pendapat orang yang tidak benar orang puai masuk ni, ulama yang tak benar orang puai masuk, sebab dia kata apa? Sebab kalau kita benar, maka akan berlaku orang hak hik masuk juga. Sebab bukan semua dapat mampu sampaikan berita ni, ilmu ni, menyebabkan kita tengok ramai masuk attack kamu kan tak boleh semaya. Saya pakai pek. Ya bukan soal pakai pek, bukan sebab soal titik. Bila mari hit tak boleh sama masuk masjid, tak boleh. Kecuali masalah rima ambak, tak ada arah lah. Bolehlah masuk, itu pun untuk masuk dia keluar cari pintu lain pula dan sebagainya. Jadi naknya pendapat tu Tok Bako ambil keputusan. Sebab apa? Sebab orang puai ni mudah beremosi saat ni dan bimbang akan berlaku masalah. Jadi Tok Bako bersedar kubur Tok Nadi orang puai tidak dibenarkan masuk. Jadi dalam zikir tu ada orang puai sekali. Walaupun tidak kata depek, tapi ada sebelah lelaki belah kanan, belah kiri orang puai. Kamu tengok dalam video tu, perhati molek nampak kain tudung labuh kat punggung. Mana kat tahap bawah punggung ni lah, mana orang puai muslimah lah. Comel dak. Tapi masuk tu tak kena pada undang-undang kubur tu sendiri. Sebab pengasas kubur situ adalah Tok Bako yang asaskan untuk kubur makam ayah dia itu Tok Kenali, dan dia pun tanah situ supaya dijaga tak jadi fitnah. Takut jadi fitnah, takut nyom topik lolong dan sebagainya, bimbang. Maka cuma silap arah tu duduk dalam. Jadi dia salah faham, mungkin dia pergi masuk di dalam, dia tak masuk dalam hak kecil. Sebenarnya Tok Bako tak boleh masuk semua, daripada pagar luar pun tak boleh masuk sebenarnya. Situ salah faham. Tak apalah, mungkin salah faham. Tapi yang ketiga masalahnya adalah dia mari zikir dalam keadaan ghairah, mungkin mari zuk dan sebagainya, dan mungkin kerana tak ngaji ilmu syariat, tak ngaji ilmu dengan betul-betul dengan ulama yang akhlak dan sebagainya, menyebabkan dia zuk sangat sehingga dia melanggari daripada syariat. Iaitu ketika mana orang biasa dia kuat. Orang dia biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu. Jadi fitnah. Jadi orang ambil gambar pelik ni, bagi sensasi ni, ambil video, post dalam grup dia tu kak, gagal pecah lalu. Tetih kita kena buat video jawab, amo jawab tengah-tengah lah. Alhamdulillah amo jawab tu semua faham berpakak. Walaupun faham berlawan dengan kita pun setuju juga ke apa royak. Sebab amo tak royak bab zikir tak ada masalah. Cuma amo royak sebab tak tahu orang tu mari daripada mana, sebab van tu pelik Thailand. Tu kisah dia. Jelas Jadi tak ada timbul isu lah. Tak salah kita buat apa isu ni panah begitu gini. Kita tak tahu. Zikir tu pelik dan sebagainya. Sebenarnya tak ada masalah tentang zikir. Nak sebut dia kata tak boleh ustaz, tak biasa sebut Allahu dia kata. Raihan buat lagu molek-molek, kita molek-molek je ikut. Siap beli kaset, beli CD molek-molek dulu. Allahu, Allahu, Allahu. Tu zikir tarikat lah tu. Cuma bawa dia betul lagu. Kita pun relax, tenangnya jiwa. Memanglah tarikat ni untuk tenang. Cuma dia buat bentuk dengan irama tu, irama untuk dia khusyuk. Jadi tak ada masalah pada tarikat, tak ada masalah pada bentuk zikir, cuma itu khilaf ulama. Cuma tidak sesuai. Kalau nak buatlah di tempat masing-masing, markah masing-masing. Tidak boleh buat di tempat orang awam, dan tidak boleh buat di kubur, kerana di kubur ini diajar untuk ikut uruf. Kalau nak buat kuat pun ikut uruf. Jadi antaranya program yang kita buat daripada Pondok Tok Nali setiap tahun, kita akan pergi ziarah kubur untuk perkenal kubur kepada anak muda. Kita buat haul Tok Kenali. Tahun ni insya-Allah kita akan buat pada 27 dan 28 hari bulan. Maaflah lama am kecek malam ni. Dan sebab banyak poin. Sekali am kecek 100 poin je, ni sampai ke 4 poin. Tak apa dah. Siapa sekali ni bawa bagi. Hari ni nak ceritanya haul Tok Kenali ni yang ke-4 tahun ni.
27 dan 28 Oktober. Siapa-siapa panggil masa seleke. InsyaAllah 2 hari 2 malam kita akan buat, dan upacara pecah tanah pembinaan kompleks pusat pengajian Islam Tok Kenali ataupun pondok Tok Kenali yang akan dirasmikan pecah tanah tu insya-Allah sama ada Tengku Temenggung insya-Allah, iaitu YDP Maik, ataupun kalau Allah Ta'ala izin Sultan boleh mari juga, minta-minta alhamdulillah lah. Kalau Sultan perkenankan tak, kita cuba minta juga. Jadi siapa dah mari silakan. Pagi hari Jumaat semua guru-guru agama, guru-guru pondok kita kumpul majlis pada guru-guru pondok Kelantan. Cuma seorang sahaja daripada Indonesia, Syekh Sidi Rahimuddin. Siapa dia pernah kenal, Syekh Sidi Rahimuddin akan bagi tausiah pada Maghrib 27 hari bulan. Lepas tu malam lepas Isya tu naik atas petah utama adalah syekh-syekh yang daripada Kelantan. Babali, Syekh Wazir, Ustaz Luqmanul Hakim, Buya Aswad dan sebagainya lah, insya-Allah. Tu antaranya. Hari Sabtu bermula subuh kita start dengan Ustaz Mukhtar dulu. Ustaz Mukhtar Yaakob kuliah subuh. Rehat lepas kuliah subuh, mari pula Ustazah Asma Harun. Ustazah Asma Harun mari insya-Allah. Lepas habis Ustaz Asma Harun, upacara pecah tanah daripada istana dan sebagainya. Habis tengah hari program relax lah, ada sila, ada persembahan apa panggil suka neka dan sebagainya lah. Start majlis pula lepas asar. Barulah ada perarak ke pergi tengok kubur Tok Kenali sekejap, ziarah makam. Kita akan buat ikut urus zikir biasa, zikir ramai-ramai semata. Tak lama, ambil ada 10 minit tu pun geger dah. Ya gedah orang hak tak tahulah, mereka dia kata kubur riyun. Kalau hak sani hak Allah kubur riyun lagi tu. Dia kata kubur riyun pada hak pokok-pokok Tok Kenali. Kita pergi tahlil macam biasa, cuma bila tak muat sedal kita pun hak lepas-lepas kita diri ramai-ramai mentah kan. Afdalul dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kikik rekah lebih kurang dalam 30 lebih kurang kan. Dah. Habis. Tu je. Sebagai nak kenal kepada orang muda, ni lah kubur makam Tok Kenali. Okey. Lepas tu malam penutup kita akan tutup dengan insya-Allah Habib Nail dan juga Habib Ali Zainal Abidin. Antara yang besar lah, dan juga bergabung dengan satu pentas dengan Ustaz Azhar Idrus. Jadi kalau siapa-siapa ada kelapangan silakan insya-Allah dah. Jadi habis setakat tu dululah perkongsian Amo kira mari sebab kali kedua kira mudah tu email tak panggil lepas ni. Kalau kira cemu sedek senang tak panggil dah lah senang. Sekali turun. Okey. Kita habis setakat tu dulu untuk kuliah pada malam ni. Kita nak pergi kepada tayangan semata. Boleh kau buka sekejap untuk orang puan nak tengok tayangan? Boleh buka kau? Tak bila. Boleh bila luar sikit untuk orang puan. Hak mana tepi boleh mari tengok tengahlah sikit. Boleh. Tayangan ni adalah satu program video yang kita buat khas sendiri daripada Pondok Tok Kenali, yang mana video ni kita ambil khas programnya, program nak melahirkan ulama, yang mana kita pergi cari orang-orang fakir miskin yang mana sesuai untuk kita nak bagi zakat ko, bagi sumbangan ko, sedekah ko, seleke, tak ada masalah. Dia panggil program tajaan pelajar khas yang nak ngaji sahaja. Ataupun kalau ada lagi siapa-siapa yang anak fakir miskin yang nak ngaji agama, royak gambar. Kita tengok sendiri, kita akan buat rakaman sebagai tanda bukti kepada penyumbang. Kita cari siapa mana orang telefon, orang kata nak sungguh-sungguh ni, nak sungguh-sungguh. Duk mana? Nuh Dabung. Pergi pakon Dabung. Rumah masya-Allah. Pendapatan ibu tunggal, tok laki ada tapi pakai gantung tanpa tali tubik tak balik-balik tak tahu hidup ke mati. Anak ni orang besar anak dengan kuih, jual kuih boleh RM300 je sebulan. Tu pun kadang-kadang boleh 200 lebih dia kata. Ni seorang ibu. Hamba pergi semaya rumah dia ramai-ramai tim 3-4 orang yang pupuk hamba ni. Betul lah hujan lebat tak boleh nak pergi semaya masjid, maka kita semaya di rumah dia, tengah semaya tu duk titik tak basah jeruk kita. Kalau kira semai tempat kering dah, basah jeruk lagi. Nak ya di rumah doa sangat-sangat. Di jelawak dua orang fakir miskin dan anak yatim nak ngaji agama. Anak fakir miskin ramai, beribu orang, beratus orang. Tapi nak ngaji agama bukan ramai, payah. Panggil nak ngaji kat, tahu biar kita tu apa nak ngaji pun ramai. Kalau nak ngaji nak cari dunia pun nak ubah kehidupan pun ramai juga.
Sedangkan agama ni, kalau cari agama, dunia akan tunduk, dunia akan ikut, ada masalah pun. Min haitsu la yahtasib. Rasulullah kata orang yang ngaji agama ni tak tahu rezeki mari daripada mana. Jadi insya-Allah pakat mari belakalah hak mana esok tu insya-Allah. Apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kelemahan dia sendiri. Amba mohon maaf jika amba ada terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah bicara, terkasar dan sebagainya, mohon maaf. Moga-moga apa yang dikongsikan mendapat sedikit kefahaman dan ilmu kepada kita, dan boleh memperbaiki segala amal ibadah kita, dan kita untuk sama-sama mendapat mardatillah ataupun keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi Tuhan, dengarlah hatiku, hamba-Mu yang lemah ini. Oh Tuhan, bantulah aku menerima ujian dari-Mu.